everyone, selamat datang ke YouTube channel saya. Marilah kita belajar akaun bersama-sama, imbang bersama-sama. Oke, so kita hari ini akan sambungkan kita punya prinsip perakaunan Form 4 bab 3 dokumen perniagaan. So untuk yang video yang dulu, before video ini, you belum lagi tengok bab 2 punya video belajar persamaan, you boleh tekan link di kanan sini atas, untuk refer balik yang video itu. So selepas kamu buat tengok video yang bab 2 itu, baru sambung video inilah. So hari ini kita akan sambungkan bab 3 dokumen. So dokumen, ingatlah banyak murid tahu apa itu dokumen. Dokumen ialah macam yang biasa you boleh nampak dalam you punya live, maksudnya receipt kan, tahu tak? You bila pergi shopping mall, you beli barang, you bayar kan. Selepas bayar, dia akan counter itu, orang akan kasih you receipt. Yang receipt ni semua ialah dokumen. Yang ini yang biasa kita boleh sentiasa nampak punya dokumen. Tapi dalam account ini, dia banyak dokumen nak you tahu punya. Baru you tahu dokumen, you baru boleh sambung bab 4, bab 5 macam ini. So hari ini kita akan bincangkan dokumen. Tapi dokumen dalam account kita, dia akan bahagikan dengan dua jenis. Yang pertama, dokumen ialah dokumen bukan sumber. Lagi, yang kedua ialah dokumen sumber. So, apa maksud dokumen bukan sumber dengan dokumen sumber? Dokumen bukan sumber maksudnya dokumen itu yang tidak berkaitan ataupun tidak merekodkan dalam account dalam account prinsip perakaunan. Ialah dia juga satu dokumen, tapi dia tak ada refer dalam prinsip perakaunan kita. Kita tahu saja, tapi kita tak payah record. Record saja, tak payah record. Yang itu dokumen ialah dokumen bukan sumber. Ada apa example saya boleh kasih tahu ialah harga, sebut harga. Apa itu sebut harga? Sebut harga ialah bila you beli barang dengan you punya supplier atau pembekal, dia kasih you itu menu. Menu itu ialah dokumen. Tapi yang masa itu you belum lagi beli barang kan. You nak tengok harga berapa barang itu saja. You nak buat itu reference saja. So maksudnya dokumen ini dia belum lagi start ataupun belum lagi mula beli barang itu. So dokumen ini dia tak ada merekod dalam prinsip perakaunan kita. Tapi dia juga ialah satu dokumen. Lagi ada apa? Lagi ada kita ada pesanan belian. Pesanan belian maksudnya you nak take itu dokumen untuk you nak beli apa. You reserve dulu. You nak beli ini, beli ini. So maksudnya you reserve sahaja. You belum lagi confirm lagi. So yang dokumen ini juga tidak direkodkan dalam prinsip perakaunan kita lah. So yang dokumen-dokumen ini ialah dokumen bukan sumber. Tapi saya tak akan cakap banyak dalam dokumen bukan sumber. Kerana yang bila exam atau bila peperiksaan ujian, dia tak ada keluar banyak dalam dokumen bukan sumber. Dia hanya keluar dokumen sumber yang banyak dalam dokumen sumber sahaja. So, dokumen sumber maksudnya ialah dokumen yang kena rekod dalam prinsip perakaunan. Dia ada banyak contoh. Nanti saya akan explain ataupun ajar satu by satu. So hari ini kita boleh bincangkan dokumen sumber. So untuk dokumen sumber, kita boleh nampak dokumen sumber dia ada satu aliran ataupun dia ada satu proses. You hanya belajar ikut proses sahaja. Macam ini you boleh faham yang semua dokumen famous dalam kita punya prinsip perakaunan. You tengok video ini saja, you juga boleh faham semua dokumen yang ikut dia punya aliran. So, untuk dokumen yang kena rekod dalam prinsip perakaunan, bila yang dokumen yang rekod dalam prinsip perakaunan ialah bila you mula beli barang niaga dengan pembekal atau you jual barang niaga kepada pelanggan, you punya customer, you jual kepada dia. Bila mula
Dokumen ini semua ialah dokumen sumber. Semua kena rekod dalam prinsip perekonomian kerana you sudah start beli barang niaga atau jual barang niaga. So, bila kita start jual barang niaga ataupun kita beli barang niaga, yang dokumen ini kita suruh dia invoice. Okay? Invoice. Invoice ialah dokumen untuk memberi barang niaga secara kredit. Maksudnya you belum bayar lagi, tapi you sudah confirm nak beli. You sudah dapat barang itu, tapi you masih hutang pembekal. Ataupun you jual barang kepada pelanggan, tapi you belum dapat duit lagi, tapi you sudah jual kepada mereka. So, yang invoice ini ialah beri barang niaga secara kredit atau jual barang niaga secara kredit. So, macam ini. Invoice dia ada dua jenis juga, ialah asal ataupun salinan. Dia ada dia akan bahagikan asal dengan salinan. Okey, sekarang saya nak explain apa tu asal ataupun salinan. Kerana banyak murid sangat confused dalam asal dengan salinan. Tapi actually, dia sangat senang untuk faham. Okey, so asalnya, maksudnya asal ialah invoice, satu invoice, actually dia ada bahagian dengan dua. Asal dengan salinan. Asal itu ialah untuk pembeli ambil punya. Pembeli untuk ambil yang asal punya. Pembeli ambil yang asal punya. Yang salinan ialah penjual ambil punya. Actually dia ada maksud dia. Maksud dia macam mana kita tahu asal ialah pembeli atau salinan ialah penjual. Okey. Asal actually dalam English lah. Okey, saya cakap dalam English ialah original. Correct. Satu dokumen dia ada dua. Ada satu original punya dokumen, maksudnya invoice itu original punya, lagi satu copy punya. Sama dengan receipt. Bila you bayar barang dalam shopping mall, you akan dapat receipt. Tapi yang pembekal sana dia juga akan simpan satu receipt, tapi yang receipt itu dia simpan ialah copy punya. Yang untuk pembeli kita akan simpan yang asal original punya. Kerana kita adalah seorang pembeli kan. So bila ada apa masalah dalam barang niaga itu, kita nak untuk claim ataupun return balik, kita mesti nak bawa kita punya invoice ataupun receipt. Tapi receipt itu mesti nak original punya, jangan copy punya. Kalau you ambil yang copy punya, dia tak akan percaya kita. Mana you punya, mana dapat you punya invoice atau receipt yang itu copy punya, you buat sendiri ya. So saya tak mau return, saya tak mau action kasih you. So yang macam ini, kita jadi pembeli mesti ambil dokumen yang asal punya. So you ingat macam ini, senang untuk you faham yang kita siapa yang ambil asal, siapa yang ambil salinan. So salinan ialah kopi lah, tadi sudah cakap. Kopi ini ialah untuk penjual, dia untuk buat reference saja, dia nak dapat satu kopi punya saja. So bila ada apa masalah, dia punya customer dia datang balik, dia nak exchange ataupun return barang, kita boleh yang penjual boleh ambil itu kopi punya dokumen untuk buat reference. Okay, so macam ini you boleh senang untuk faham lah. Okay, so after you dapat invoice ataupun after you selepas you jual barang ataupun beli barang, tapi you betul-betul nampak itu barang ada masalah ataupun ada rosak ataupun ada salah warna, salah size ke baju, salah size ke baju salah size ke. Okay, kita nak buat return, maksudnya pulangan. You nak pulang itu barang kepada you punya pembekal ataupun you punya customer nak pulang balik kepada kami. Yang ini pulangan punya dokumen kita suruh dia nota kredit. Okay, nota kredit. Nota kredit ialah pulang barang lah. Okay, yang itu barang ada masalah atau rosak ke, salah size ke, kita nak pulang. So pulang itu ya, dokumen itu ialah nota kredit. So sama juga, dia pun ada bahagi dengan dua type, ialah asal dengan salinan. Okay, so sama juga, asal ialah pembeli ambil punya, salinan ialah penjual ambil punya. So ini sangat senang untuk faham. Tapi kita nak tahu punya satu barang ialah yang mana satu ialah pulangan jualan dengan pulangan belian. Okay,
So, kita boleh nambah sini. Kalau you ambil nota kredit itu ialah asal punya. Maksudnya, asal punya ialah you sendiri adalah pemberi. So, kita pulang punya barang ialah yang pulang beli punya barang. So, kalau you ambil yang nota kredit asal, maksudnya you sedang pulangan belian. Yes, pulangan belian. Yang ini sangat penting jangan confuse. Okay, pulangan belian. So, kalau you ialah penjual, maksudnya you pulang punya barang adalah pulang daripada you punya customer, dia kasih balik. Yang ini ialah pulangan jualan. Sangat senang. So, you boleh ingat macam inilah. Okay. So, after you pulang, you ingat, oh, barang saya macam masih tak cukup leh. So, kita nak beri lagi. So, kita ada satu dokumen untuk menambah belian. Tambah lagi you nak beri apa. Yang itu ialah kita punya nota debit. Nota debit maksudnya ialah barang you nak tambah lagi, you nak beri lagi dalam untuk sama satu itu pembekal ataupun you jual lagi. Juga nota kredit kita ada bagi dengan dua ialah asal dengan salinan. Asal dengan salinan. So, nota debit, nota debit dia bukan hanya untuk tambah yang beri. Dia pun boleh buat pembetulan dalam invoice. Invoice lah you betul-betul beli barang berapa, dia akan hantar invoice tapi you belum bayar lagi kan. Tapi nota debit sini maksudnya kalau dalam invoice you ada kurang charge. Maksudnya yang itu invoice dia ada angkutan, transport fees, delivery fees. You dah ada tulis dalam invoice itu. You lupa charge customer you. So sekarang you nak guna nota debit untuk tambah itu transport fees. You boleh guna nota debit untuk buat pembetulan. Nota debit actually pun juga boleh buat. Bukan hanya tambah beli barang saja, dia juga boleh tambah apa-apa fees you kurang tulis dalam invoice ini. Yang ini ialah function nota debit. So saya pun boleh kasih satu tips. Actually, invoice dengan nota debit maksudnya dia ialah sama, equals sama. Kenapa kita cakap macam ini? Saya kasih satu contoh sangat senang faham. So bila kita datang ke satu restoran, Kak, satu nasi lemak. So dia akan kasih berapa nasi lemak? Satu nasi lemak saja kan? So selepas kita habiskan itu nasi lemak, kita lagi feeling tak penuh lah. Nak lagi tambah satu. Maksudnya dia datang lagi berapa? Juga satu kan? So bila you datang itu restoran, you makan, you order satu, yang itu ialah invoice, dia datang satu. Selepas you makan, you masih feeling tak penuh, you nak lagi tambah satu, dia juga lagi kasih satu, yang itu yang nota debit. So maksudnya dua-dua pun kasih satu barang barang untuk kasih you. Maksudnya dua meaning dua invoice ataupun nota debit, maksudnya sama saja. So bila you nambah invoice ataupun you bila nambah nota debit, dia punya maksud ialah sama punya lah. So saya boleh kasih tahu invoice itu perbezaan invoice dengan nota debit. So after you pulang, you tambah, you beli, you jual, you sekarang betul-betul nak bayar duit. Bayar you punya barang atau you pun nak collect money daripada you punya customer. Kita ada beberapa itu cara untuk membayar ataupun menerima itu duit. So untuk first kali kita ada satu dokumen yang itu ialah bill tunai. Bill tunai maksudnya you beli barang tapi you terus bayar, you tak ada hutang. Itu ialah bill tunai. So bill tunai juga ada bahagi dengan dua type lah, ialah asal dan salinan. So kalau you ialah asal, maksudnya you sedang beli. You sedang beli. You belian tunai. You beli and then you terus bayar duit. You beli and then you terus bayar duit. Yang itu ialah bill tunai. Kalau ialah salinan, maksudnya you jual barang, you ada seorang penjual kan, you jual barang and then you terus ambil itu duit.
you dapat itu duit, you tak ada kasih itu customer hutang you. So, ini ialah asal, beza asal dengan salinan. Okay, so after kita ada itu bill tunai, kita lagi ada itu apa? Itu keratan cek. Yes, keratan cek. Semua murid, okay, saya ingatlah semua murid akan tahu itu cek kan. Okay, pun ada nampak, okay, ataupun you boleh tengok you punya ibu bapa, dia ada cek tak? Itu checkbook. You boleh nampak dalam cek itu, kalau mereka nak bayar dengan cek, dia akan goyah sini kan. Dia goyah. And then kasih itu cek kepada orang. So, yang tinggal sini ada sedikit kertas sini, yang itu ialah keratan cek. Maksudnya, bila you beli barang saja, okay. Ayo, bila you beli barang, you bayar dengan cek. Yang cara bayar dengan cek, kita suruh dia keratan cek. Dalam yang tinggal punya sini punya kertas, sini akan tulis berapa you bayar. Bila you bayar, apa barang you beli, semua akan tulis dalam sini. So, keratan cek actually dia hanya untuk bayar saja. Karena you goyang maksudnya bayar. Kalau yang orang kasih kita cek, so yang dia sana ada goyang bukan kita sini. So kita tak nambah sana. So yang ini ialah keratan cek. So mesti nak ingat keratan cek yang untuk buat bayar saja. Dalam angle kita lah. Okay, nak buat bayar saja. Kita kalau terima cek, semua ialah bil tunai. Keratan cek untuk bayar saja. So, yang ketiga, yang ini sangat-sangat famous lah. Kamu mesti tahu punya. Receipt rasmi. Kalau you dapat receipt rasmi, maksudnya sudah bayar duit lah. Selepas you bayar, itu duit baru ada dapat receipt. So juga receipt rasmi dia akan bahagi dengan dua, asal dengan salinan. Okay. So kalau asalnya ialah, kalau asal dia adalah kita punya belilah ataupun kita bayar duit. Kita bayar. Okay, kita ya pembeli, kita nak bayar yang hutang. Kalau salinan ialah terima duit daripada customer. Okay, ini sangat senang. So, lagi satu, okay, dia ialah voucher pembayaran. So, yang voucher pembayaran ini juga hanya untuk bayar saja. Tapi, dia bayar punya barang ialah bayar kadar bayaran macam ini. Itu bil elektrik, air elektrik. Ataupun dia bayar gaji, bayar sewa, bayar insurans. Yang tentang perniagaan punya belanja. Voucher bayaran untuk bayar berkaitan belanja dalam perniagaan. So, voucher pembayaran, you ingat yang normally lah, exam ataupun ujian dia keluar ialah 4 barang belanja ini. Yang sentiasa boleh dapat dalam perniagaan lah, yang belanja. Okay. So, ini ialah ada satu aliran. Okay. So, saya buat satu kesimpulan. Yang atas sini, semua sini ialah secara kredit. Secara kredit. Maksudnya belum bayar ataupun belum terima duit. Maksudnya masih hutang punya. Okay. Selepas nota debit, dia ada banyak cara untuk membayar ataupun terima duit. Ialah bil tunai, keratan cek, receipt rasmi atau voucher pembayaran. Okay. Dalam aliran ini, dia bukan hanya dokumen ini saja. Dia ada lagi yang lain punya dokumen you pernah belajar, saya pun ajar sekali. So, apa dokumen kita nak tahu ialah memo. Memo ini ialah untuk merekod perkara dalam perniagaan. Apa maksud perkara dalam perniagaan cikgu? Okey, tengok sini. Memo yang dokumen untuk merekod perkara dalam perniagaan, maksudnya dia rekod macam pemilik mengambil barang, buat ambilan, dia ambil duit, ambil barang, ambil perabot keluar untuk kegunaan sendiri. Ataupun dia buat modal tambahan, memilih membawa masuk
pelabur membawa masuk tunai ke dalam perniagaan untuk kasih dia guna. Yang ini semua ialah memo. Yang orang luar tak tahu punya mah, pemilih sendiri buat punya mah, yang barang semua ini. Okey, yang normally lah dua barang inilah. Okey, ataupun dia boleh rekod baki awal perniagaan. Yang baki awal perniagaan maksudnya ialah yang ada apa dalam perniagaan dalam tarikh awal. Ada perabot, ada lengkapan. Semua ini hanya untuk merekod barang, hanya untuk merekod perkara dalam perniagaan sahaja. Memo. Okey, memo yang dokumen maksud itulah. Okey. After memo, kita lagi ada maklumat debit dan makluman kredit. Okey, apa maksud makluman debit? Makluman debit maksudnya bank keluar. Makluman kredit ialah bank masuk. Okey, maksudnya makluman debit yang maksudnya ialah bank punya duit keluar. Kalau you bayar duit dengan bank, so bank akan send you makluman debit, kasih tahu you, oh you punya bank account ada duit keluar. Dia tak akan tiba-tiba keluar, mas. Kalau tiba-tiba keluar, you memang nak pergi balai polis cakap Okay, so untuk makluman debit maksudnya bila you transfer duit dalam you punya bank account kepada orang lain, you punya bank akan kurang money, kurang duit. So bank keluar ialah makluman debit. Bila you dapat duit, ada orang bank in ataupun ada orang transfer money kepada kita dalam bank, kita akan dapat duit kan. So yang bank masuk duit, kita akan dapat makluman kredit. So yang ini ialah yang popular ataupun dalam ujian, dalam peperiksaan dia akan sentiasa keluar punya dokumen. So saya sudah kasih short form ataupun saya kasih tahu yang mana-mana penting you nak ingat. So kalau you nak buat revision, you terus boleh tengok video ini saja. You boleh pergi exam. Okay, so yang dokumen yang ini hari ini kita akan sampai sini sahajalah. So untuk murid-murid yang belum subscribe video saya, subscribe YouTube channel saya, sila subscribe YouTube channel dengan tekan bell tepi subscribe button itulah. So bila saya upload video, you boleh dapat notification dan belajar. Dan jangan lupa tekan like dan share video ini kepada kawan-kawan kamu. So, see you in the next video. Bye-bye.